Okay, termokimia ni maksud kita nak mengira haba lah, haba tindak balas yang berlaku dalam tindak balas kimia. Okey, jadi ada 4 tindak balas kimia yang akan kita mengira nilai haba dia. Okey, haba ni dia ada nama. Nama haba ni berdasarkan tindak balas kimia. Contohnya kita ada tindak balas pemendakan, tindak pemendakan ataupun dalam bahasa Inggerisnya heat of precipitation. Tindak pemendakan ni biasanya yang kalau kamu ingat, kamu dah buat sebenarnya, tindak balas untuk menghasilkan garam tak terlarutkan, insoluble salt. Tindak balas itu adalah tindak balas pemendakan atau pengeraian ganda 2. Okey, kita nak mengira nilai haba pemendakan. Sebelum itu, ini definisi. Definisi ni kamu kena hafal. Haba pemendakan, okey, definisi ni cikgu ubah sikit untuk menyesuaikan untuk jawapan kamu jawab soalan lah. Okey, kita cuba. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol. Okey, mol di sini bermaksud apa? Contohnya mendakan yang terhasil. Contohnya di sini adalah tindak balas ini, pemendakan ini akan menghasilkan pelambung sulfat yang mendakan. Maksudnya apabila 1 mol mendakan pelambung sulfat terhasil apabila larutan pelambung nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat. Okey. Okey, definisi ni sangat penting sebabnya dia berkait rapat dengan pengiraan kita nanti. Okey, kemudian kita akan mencari haba seterusnya adalah haba penyesaran. Haba penyesaran. Maksudnya tindak balas penyesaran lah. Definisi dia ialah perubahan haba. Perubahan haba. Kadang-kadang kita ada buku kata haba yang terbebas. Sama juga dengan atas ni. Dia kata haba yang terbebas. Kat buku ni kata perubahan haba. Haba terbebas tu maksudnya exothermic lah. Perubahan haba ni sama ada exothermic atau endothermic. Apabila 1 mol logam disesarkan. Okey, cikgu baca dulu kan, kita ubah dengan skema kita. 1 mol logam disesarkan dari lautan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, ini secara am lah. Okey, kalau diberi contoh ini, macam mana kita nak jawab haba penyesaran? Okey, penyesaran logam lah. Haba penyesaran ialah perubahan haba apabila 1 mol logam yang tersesar, 1 mol kuprum tersesar daripada larutan garam kuprum 2 sulfat oleh logam zinc. Itu maksud haba penyesaran. Perubahan haba apabila 1 mol kuprum disesarkan dari larutan kuprum 2 sulfat oleh logam zinc. Okey, itu definisi haba penyesaran. Kita tengok definisi haba peneutralan. Haba peneutralan ni dia lain sikit. Haba peneutralan, definisi dia ialah perubahan haba yang dibebaskan. Haba yang terbebas apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan asid dan alkali. Okey, ni bolehlah kita pakai ni. Tapi dia pelik sikit air. Kalau peneutralan dia merujuk kepada 1 mol air, definisi dia. Okey, last sekali yang kita nak kaji nanti ada 4 tindak balas. Okey, yang haba, yang terakhir adalah haba pembakaran. Okey, definisi haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api terbakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey, boleh kita pakai definisi ni. Kalau nak merujuk kepada tindak balas, contohnya di sini
Apa pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol etanol. Etanol terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Itu definisi dia. Okey, itu definisi dan penerangan ringkas 4 jenis tindak balas yang kita akan mengirakan dia punya nilai haba tindak balas masing-masing. Okey. Okey, cikgu terus kepada contoh soalan. Soalan ni, inilah soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan SPM ataupun dalaman. Contoh, kita ambil satu contoh tindak balas ni. Tindak balas apa ni? Ni lah tindak balas pemendakan. Sebabnya tindak balas antara argentum nitrat, garam terlarutkan dengan kalium bromida. Ini kalau yang tahu tu, dia tengok ni, dia boleh congak. Ini adalah tindak balas pemendakan. Okey, ni contoh soalan. Soalan ni kita akan buat. Okey, 60 cm padu larutan argentum nitrat 0.25 mol di padu bertindak balas dengan 60 cm padu larutan kalium bromida 0.25 mol di padu dengan suhu purata 29 darjah Celsius. Mendakan kuning. Nampak ada mendakan. Mendakan kuning terbentuk dan suhu tertinggi dicapai. Okey. Sebelum ni dia telah buat eksperimen dan buat tindak balas lah. Eksperimen ni kita tak gunakan bika. Sebab kita nak mengumpul haba yang terbebas. Kita mesti guna polystyrene, cawan polystyrene dan termometer untuk mengukur haba yang terbebas ni. Okey, tentukan haba tindak balas. Okey, kita terus cikgu tunjuk langkah-langkah penyelesaian dia. Okey, yang pertama, okey, kita buat persamaan dia. Argentum nitrat bertindak balas dengan kalium bromida menghasilkan argentum bromida dan kalium nitrat. Okey, tindak balas pemendakan. Okey, pemendakan. Inilah mendakan kita. Okey, sekarang kita nak mengira nilai haba tindak balas pemendakan ya. Okey, kita boleh terus mencari formula dia. Formula dia untuk mencari haba yang terbebas ialah H sama dengan MC theta. Inilah MC theta ni adalah formula untuk haba yang terbebas. M ni mewakili jisim. Okey, jisim. Kalau larutan, cikgu dah ajar. Kita ambil isi padu dia bersamaan dengan nilai jisim dia lah. C 4.2 theta. Okey. Kemudian jisim kita, kalau pemendakan ni kita kena campur lah, sebab kita campur dua jisim. Okey, jisim dia adalah 60 120 gram. Okey, C cikgu tak tulis unit dia 4.2. Theta, perubahan haba dia adalah 32 tolak 3. Okey, jadi kita dapat 1512 joule. Okey, haba yang dapat. Inilah haba yang kita dapat. Okey. Adakah ini jawapan kita? Yang mana jawapan kita nak perubahan haba tindak balas. Okey, ini bukan haba tindak balas. Haba tindak balas dia mesti merujuk kepada definisi yang kita ingat tadi. Definisi apa perubahan haba tindak balas. Okey. Apa pemendakan? Apa definisi dia? Haba yang terbentuk, haba yang terbebas atau perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk. Okey. Dia nak nilai haba tu mesti bersamaan dengan 1 mol mendakan. Okey. Jadi mendakan kita adalah argentum bromida. Okey. Mendakan kita. Tapi masalahnya, adakah nilai haba ni tally dengan argentum bromida ni 1 mol. Kalau argentum bromida 1 mol ni, nilai ni betul lah.
haba pemendakan. Tapi tak tahu. Jadi apa yang kita buat, kita kena cari mol bagi argentum bromida. Okey. Kena cari bilangan mol argentum bromida. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita boleh cari bilangan mol. Mana-manalah kita ambil. Contohnya kita ambil argentum nitrat. Bilangan mol, okey, argentum nitrat. Formula bagi larutan bilangan mol ialah mv per 1000. Okey. Argentum nitrat bilangan mol dia apa nama? M 0.25 V 60. Pada soalan tadi per dengan 1000 kita dapat 0.015 mol. Okey. Itu yang diberi argentum nitrat, tapi kita bukan nak argentum nitrat. Mengikut definisi kita nak bilangan mol argentum bromida. Yang kita dapat ni mol untuk argentum nitrat. Tapi tak apa, kita macam kamu belajar tu, kita buat nisbahkan lah kan. Daripada persamaan kan. Persamaan apa? 1 mol argentum nitrat nisbah dengan 1 mol argentum bromida. Okey, maka kalau argentum nitrat ni 0.015 mol. Okey, yang ni pun argentum bromida 0.05 mol argentum bromida. Okey, jadi sebenarnya mendakan kita ni nilainya 0.05 mol. Haba yang terbebas ni mewakili 0.05 mol. Jadi ini bukanlah haba yang dikatakan haba pemendakan. Jadi nak cari nilai haba pemendakan, okey, cikgu bagi terus pakai formula lah. Pakai formula haba pemendakan. Formula dia haba pemendakan, formula delta H. Tak kira lah haba pemendakan ke haba penetralan ke, ni simbol dia delta H. Dia mesti ada simbol delta. Sama dengan H per mol. Mol ni lah, mol definisi lah kan. Kalau sini mol pemendakan kita lah, mol argentum bromida. Okey, jadi H sama dengan apa nama tadi? 1512 joule bahagikan dengan mol argentum bromida 0.015. 15 mol. Okey, kita dapat 100.8 sebenarnya 100 buat dalam bentuk piawai lah, 0.8 kJ. Okey, mol negatif 1. Okey, delta H. Okey, dah dapat. Ini kita letak simbol negatif sebab dia exothermic. Macam nak tahu dia exothermic? Daripada soalan tadi, kita lihat maksimum haba tu dia meningkat. Bila haba meningkat, dia exothermic lah. Meningkat berbanding asal, dia exothermic sebab dia membebaskan haba. Okey, ni jawapan kita. Cikgu rasa kita dah bincang sebenarnya ni ya. Ini sebagai ulang kaji saja. Okey, ni jawapan daripada buku. Ni yang terakhir kita buat tadi, dapat nilai negatif 108.8 kJ per mol negatif 1. Okey, kemudian soalan tu ada tambahan, disuruh kamu lukiskan gambar rajah alas tenaga. Inilah gambar rajah alas tenaga. Biasanya soalan dalam exam dia tak tanya profil tenaga, dia tanya aras tenaga. Dalam soalan pengiraan tu last kali bertanya gambar rajah aras tenaga. Jadi ni gambar rajah dia tenaga. Dekat sini tuliskan bahan tindak balas. Ni hasil tindak balas. Dan di tengah-tengah ni dia letak H, kena letak simbol negatif. Tak ada negatif, tolak markah. Okey, bahan dan hasil ni
Boleh juga kamu buat dalam bentuk formula ion. Formula ion maksudnya yang terlibat Ag plus tambah Br minus, yang bawah ni AgBr. Okey. Contoh lain, tindak balas pemendakan. Soalan contoh. Okey, soalan dia yang ni. Apabila 25 cm lautan air termicerat 0.25 mol ditambah kepada 25 cm pada lautan termiklorida, suhu campuran tindak balas naik sebanyak 3 darjah Celsius. Kalau naik ni dia exothermic sebab dia meningkat. Berapakah kuantiti haba? Hati-hati soalan ni, dia nak tanya kuantiti haba. Kuantiti haba ni sama juga makna dengan haba yang terbebas. Haba yang terbebas, kuantiti haba tidak sama dengan maksud haba pemendakan lain atau haba tindak balas lain. Haba tindak balas mesti mengikut definisi. Manakala kuantiti haba atau haba terbebas ini dia direct kepada apa bahan yang diberikan. Dia tak ikut definisi. Okey. Jadi kuantiti haba dia, kamu masuk saja H sama dengan MC theta. H sama dengan MC theta dapat nilai tenaga. Tenaga inilah yang dikatakan kuantiti haba atau haba yang terbebas. Direct kuantiti haba. Kalau ditanya kuantiti haba, tak perlu kamu kira sampai mencari delta H. Tak payah. Kuantiti haba hanya MC theta saja. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni dia tak bagi persamaan lengkap, dia bagi persamaan ion. Boleh juga persamaan mewakili tindak balas pemendakan. Dia hanya ambil ion yang terlibat dalam pemendakan pelambung sulfat. Dan soalan ni dia tukar, dia dah bagi tahu siap-siap nilai delta H, nilai haba tindak balas pemendakan tu. Dia bagi nilai negatif 50 kJ per mol negatif 1. Okey. Dia tanya hitungkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu ni maksudnya delta lah. Theta. Okey. Jadi maksudnya soalan ni dia boleh pusing-pusing. Okey, cikgu bagi saja cikgu tunjukkan jawapan dia. Okey, jadi dekat sini formula yang kamu kena tahu formula ni. Ni penting ni. Nampak? Okey. Delta H. Okey, kemudian apa yang buku ni buat adalah pertama dia cari bilangan mol dulu, bilangan mol mendakan. Bilangan mol mendakan dia dapat yang diberi 0.025 mol ion plumbum. Okey, kemudian kita buat persamaan lah, nisbah. Kalau 1 mol plumbum daripada persamaan 1 mol sulfat. Jadi kalau ion plumbum 0.025 mol, jadi sulfat pun 0.025 mol. Okey. Okey, ini formula delta H sama dengan H bahagi mol 0.05 mol. Daripada formula ni kita boleh cari H. Jadi H sama dengan 1260 Joule. Kemudian H sama dengan MC theta. Kita nak cari theta. Okey. Kemudian lengkapkanlah H sama dengan M 50 C 4.2 theta, dapat 6 darjah Celsius. Okey. Okey, kita lihat pengiraan melibatkan haba penyesaran. Problems involving heat of displacement. Okey, kemudian baca tu sebut zinc berlebihan ditambah 50 cm pada lautan kuprum sulfat. Zinc menyesarkan kuprum. Logam kuprum tersesar daripada kuprum sulfat. Suhu campuran meningkat. Meningkat. Biasa kalau meningkat maksudnya dia exothermic. Hitungkan haba penyesaran. Okey. Kita tengok langkah-langkah.
Boleh saja kamu ambil kamu bermula dengan haba dibebaskan MC theta pun boleh. 1050 joule. Kemudian atau kamu nak cari bilangan mol yang diberi 0.05 mol kuprum sulfat. Daripada maklumat kita boleh cari bilangan mol bagi kuprum 2 sulfat 0.05 mol. Tapi kita kena tengok definisi apakah kaitan dengan haba penyesaran logam. Kita nak cari kalau penyesaran logam 1 mol logam yang disesarkan iaitu kuprum. Tapi daripada soalan kita dapat bilangan mol kuprum sulfat. So kita kena nisbahkan. Maka logam kuprum pun 0.05. Jadi kita dah dapat bilangan mol kuprum, dah dapat bilangan mol haba yang terbebas, haba dibebaskan, H. Jadi kita masuk ke dalam formula delta H ni. Dapatlah nilai haba penyesaran. Mesti ada negatif di depan. Sama juga soalan yang lain ni dia pusing soalan tu. Dia dah bagi siap-siap haba penyesaran logam. Dia nak cari hitung haba yang dibebaskan. Apa maksud haba dibebaskan? Haba dibebaskan ni maksudnya H. Yang soalan sebelum ni dia suruh cari theta, dia cari H. Okey, so tengok soalan dia ni, jawapan dia ni. Okey, apa yang dia buat lah pertama, dia cari mol. Jadi untuk tindak balas yang ni semua kita kena tahu cari mol lah. Daripada maklumat tu cari mol. Okey. Tapi mol tu kemudian kita kena kaitkan lah dengan mol definisi. Kalau penyesaran logam kita mesti kaitkan dengan mol kuprum. Yang sedangkan dia bagi mol kuprum sulfat. Jadi kita kena kaitkan dengan mol kuprum. Jadi 0.05 mol. Okey. Kemudian masuk saja formula ni lah. Masuknya formula ni. Delta H negatif 210. H tak tahu, memang kita nak cari haba yang terbebas, haba yang dibebaskan. X ni theta. Okay, rujuk ni saja. Yang ni tak payah, tak apa ni. Ni. Yang sini. Kamu pakai aplikasi formula ni. Okay. Yang sebelah kanan ni. Masuk sini, dapatlah nilai H. H tak ada negatif atau positif. Tak ada. Yang ada delta H tu ada. H tak ada. Okey, untuk haba penetralan, cikgu rasa cikgu ingat, cikgu dah ajar semua dalam kelas benda ni sebenarnya. Untuk haba penetralan, cikgu tak cerita panjang dekat sini Dan pengiraan dia pun sama juga dengan dua haba tadi. Cumanya untuk penetralan ni dia suka bandingkan nilai haba penetralan bagi tindak balas penetralan yang melibatkan asid kuat dengan alkali kuat dan bandingkan dengan asid kuat dengan alkali lemah atau sebaliknya. Dia kalau alkali kuat dengan asid kuat, okey, kalau asid kuat dengan alkali kuat, biasanya dia akan dapat nilai ni lah, negatif 57.3 kJ per mol nanti satu. Manakala kalau nampak ni, semua kuat-kuat ni, kalau kuat-kuat ni dia akan hasilkan 57 kJ per mol. Manakala kalau melibatkan sama ada asid kuat atau alkali kuat, asid lemah dengan salah satu lemah atau salah satu dua lemah, maka nilai haba penetralan lagi rendah daripada negatif 57 kJ. Penetralan pun adalah exothermic, jadi dia ada simbol negatif. Okey, di bawah diterangkan penerangan mengapa nilai-nilai dia berbeza untuk dua tindak balas tadi. Kalau yang lemah ni, nilai yang rendah ni, penerangan dia lah asid lemah mengayon separa dalam air. Mengayon separa dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah.
Okey, sebahagian zarah masih kekal dalam bentuk molekul. Jadi, apa yang berlaku lah tenaga haba diserap semula untuk mengayonkan molekul asid lemah yang masih belum mengayon supaya mengayon sepenuhnya. Ataupun sebahagian haba yang dibebaskan digunakan, ni ayat ni elok ni, sebahagian haba yang dibebaskan digunakan untuk mengayonkan molekul asid lemah yang masih belum mengayon. Itu sebab haba yang terbebas tadi tidak dibebaskan sepenuhnya. Jadi termometer tidak dapat detect kerana sebahagiannya telah diserap semula untuk mengayonkan molekul asid lemah. Itu sebab nilai haba dia rendah. Jadi poin di sini pertama kamu kata definisi asid lemah, kemudian sebahagian zarah dalam bentuk molekul, kemudian kamu kata sebahagian haba, ni penting ni, sebahagian haba yang dibebaskan digunakan untuk mengayon molekul yang masih belum mengayon. Ini penting yang terakhir ni. So 3 poin di situ nak menggambarkan, nak menjelaskan kenapa tindak balas penetralen yang melibatkan asid lemah nilai haba dia lebih rendah daripada yang biasa.